Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis usia program peralihan khusus peralihan persarahan Bangsa Besar Republik Indonesia, beserta pusat hormati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT pada pagi ini kita dipertemukan kembali di dalam khusus kita untuk hari yang akhir ini. Saya slot yang pertama dan saya mohon maafan atas kekelewatan pada pagi ini kerana tersilap jalan. Tersilap jalan, kita balik ke pangkal jalan. Tersilap jalan tu sikit pun ya, sebab ada kekeliruan sikit tentang lokasi. Jadi saya pun beritahu orang Rustia, nanti esok kalau hantar surat jemputan ya, tak kira lah saya ke orang lain ke ya, sila masukkan dalam surat jemputan tu peta. Kita nak jemput orang kahwin pun bagi peta kan. Ya, tak kira jangan kita fikir GPS. Kalau kita fikir GPS, saya ustaz kampung ni. Walaupun duduk di Ipoh tapi ya, tinggal di Tapah, di kampung tersusun Jitahi. Jadi orang kampung, bila orang kampung dia tak pakai GPS. Dia tanya, Pak Mat, wali ni mana rumahnya? Tak ada GPS. Kan? Jadi kalau kita pergi betul, mudah kita nak cari. Kan? Jadi saya beritahu macam itulah. Jadi saya mohon maaf lagi sekali atas kekelewatan saya. Mungkin kali ini adalah kesilapan saya lah. Tapi saya difahamkan tuan-tuan perempuan menunggu dengan penuh sabar. Kerana tuan-tuan perempuan dah 3 hari di sini. Jadi apa kata orang tu, masa yang ada ni digunakan untuk lebih mengenali antara satu sama lain, sembang lah apalah. Kita pun dah berada di hampir-hampir hujung khusus ni ya. Dan dalam perkhidmatan pun kita dah berada di penghujung ya. Mungkin ada di antara tuan-tuan perempuan yang akan bersara pada akhir tahun ni ataupun pada awal tahun depan ya. Sebab itulah terpilih sebagai peserta khusus peralihan ni. Jadi nama saya seperti mana yang dah dimaklumkan tadi tengok tu ya, nama saya Ustaz Omar Azmi Ismail, Ketua Cawangan Agama bagi Agama dan Kaunseling. Kalau di luar saya mengenalkan diri saya Pegawai Agama PDRM. Pasal kalau di luar dia Ketua Cawangan Agama, dia tak faham, dia faham Ketua Cawangan UMNO, Ketua Cawangan PAS. Itu yang dia faham. Jadi saya beritahu saya Pegawai Agama PDRM. Tapi dalam pasukan ni kita gunalah istilah yang terpakai dalam pasukan, Ketua Cawangan Agama, orang faham. Jadi saya dah bekerja di dalam pasukan ni di ITK Perak ni semenjak Julai 26 Jun 2008 ya. Setelah sebulan saya menjalani penyesuaian di Bukit Aman. Sebelum itu seminggu di JAKIM, khusus asas pemantauan Islam di JAKIM. Dan sebelum terlapori di JAKIM, saya dah bekerja di Jabatan Awal Agama Islam di 9 sebagai Imam Masjid Daerah selama 5 tahun. Sini ada orang Jelebu, ada orang Islam. Saya dulu pernah bekerja di Jelebu. Jadi IPD Jelebu tu di bawah, masjid di atas. Jadi saya dah bercampur dengan anggota pasukan ni secara aktifnya semenjak 2004. Jadi kita dah faham lah sesama kita, alhamdulillah. Cumanya bila berada dalam pasukan ni dia lebih mengenali luar dan dalam lah. Kalau kita di Jabatan Agama kita kenal luar je, dalam tak kenal. Tak kenal pangkat-pangkat, kena bersilang, kena tak bersilang dan sebagainya. Tapi dalam pasukan kita dah kenal lah. Mulai daripada constable sampailah ke pangkat yang tertinggi, kita kenal lah. Tengok dia punya bahu tu dah tahu dah. Jadi superintendent ke, DSP ke, ASP ke, kita dah tahu dah kan. Ya, kalau anggota tu macam mana kan, tengok bintang kat atas bahu tu, tu inspector tu. Kalau dekat apa lengan itu ada kalimah Allah Muhammad tu, dia pakai kata guru. SM saja meja kan, kata guru, istilahnya kata guru. Saya pun pernah kata guru ni, kata tak ada guru tak ada. Dia ada Allah Muhammad tapi pakai kata guru. Dia tahu lah. Ni mungkin istilah yang direka lah oleh kawan-kawan kan, kawan-kawan kita kan.
Jadi saya pada pagi ni saya diberi kesempatan untuk berkongsi sedikit ilmu, sedikit pengalaman sikit dah, tak banyak pun. Kalau banding dengan tuan-tuan dan puan sekalian yang dah rata-ratanya 30 tahun ke atas berkhidmat dalam pasukan ni, sama ada sebagai anggota ataupun pegawai ataupun anggota ataupun kekitanan awam. Ada ke sini kekitanan awam? Tak ada. Semua pegawai dan anggota. Okay. Pegawai ada ke? Ada pegawai jadi memang betul lah saya panggil tuan-tuan perempuan itu. Okey, jadi tajuk dia bersediakah kita? Ni nak mengajak berfikir. Bersediakah kita? Apa maksud bersedia kita tu? Kan? Bersediakah kita untuk melangkah ke satu fasa yang baru dalam kehidupan kita sebagai manusia setelah kita melalui banyak fasa dalam kehidupan ni. Kita ni dalam sebagai manusia ni, tiap manusia akan melalui 4 fasa. Alam roh, ini mengikut perspektif agama Islam. Agama Islam. Kalau ada penganut agama lain, sebenarnya bendanya itu sama, cuma namanya mungkin berbeza. Untuk makluman yang peserta yang non-Muslim, saya pernah mengajar di satu kolej swasta, IPTS, subjek Moral and Ethics. Saya kena mengajar kepada murid saya yang non-Muslim ni agama dia. Saya yang Islam ni kena mengajar Kristian, kena mengajar Buddha, kena mengajar Hindu. Saya kena study. Cuma saya tak buka Bible je. Tapi saya kena study lah. Kalau dalam Buddha, apa itu jalan 8 lapis? Saya kena study. Kalau Hindu, apakah dia nirwana? Saya kena study. Kena belajar lah. Apa yang dikatakan reincarnation, kan? Di kelahiran semula. Saya kena belajar. Jadi apa yang kita terangkan ni, insya-Allah kita akan cuba sesuaikan. Walaupun ia berkaitan dengan agama Islam, tetapi sikit sebanyak ada konsepnya di dalam agama-agama yang lain. Jadi setiap insan akan melalui 4 alam. Alam roh. Sebelum kita dilahirkan, kita roh dah ada. Jasad belum ada lagi, roh dah ada lah. Ada roh. Alam dunia ni yang kita lalui sekarang ni. Alam barzakh selepas kematian. Alam akhirat selepas kebangkitan semula. Yang dikatakan kalau Kristen tu dipanggil sebagai hereafter. Ni dia. After the big bang, bukan big bang, apa dia panggil, doomsday. Hari kiamat, doomsday, akan ada hereafter, iaitu alam akhirat tadi. Jadi dalam alam roh, kita ni roh yang wujud dulu, jasad kemudian. Jadi masa kita dalam alam roh ni, semua kita sudah bersaksi di hadapan Allah SWT, di hadapan Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Kata Allah SWT. Semua roh akan menjawab, ya. Bahkan kami bersaksi kamulah Tuhan kami. Nampak? Semua roh, tak kira lah roh tu kepunyaan Ustaz Azmi ke, kepunyaan Tan Sri Khalid Abu Bakar IGP ke, kepunyaan Datuk Param Timbalan Ketua Polis Perak ke, timbalan kepunyaan Datuk Leo Tong Lea ke, Menteri Kesihatan dulu. Roh-roh ni semua akan mengaku Allah lah Tuhan dia. Dan bila janin dalam perut ibu tu berusia 4 bulan, barulah roh ni akan dimasukkan ke dalam janin tu. Sebab itu kalau tengok dalam kaedah dia, dalam fiqh dia, kalau seseorang perempuan mengandung untuk keguguran tak sampai 4 bulan, tanam saja. Pasal dia belum hidup, belum ada roh. Tapi kalau dah keguguran 4 bulan ke atas, dah sempurna rupa dia sebagai manusia, hendaklah dimandikan, dikafankan, disemayangkan dan dikebumikan seperti mana manusia biasa. Sebab dia dah ada roh, dia sudah wujud sebagai manusia. Cuma alam dunianya hanya seketika saja. Waktu dia mati tu, itulah. Waktu dia hidup sekejap mati tu, itulah tempoh alam dunia itu dikatakan seketika saja. Baik.
Ni dia. Sebab tak ada apa ni, jadi dia jadi macam ni. Penumuk ni. Ya. Jadi saya dah baca tadi, qalu bala syahidna, ya. Allah Ta'ala tanya kepada roh-roh ni, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar kalau Tuhan kami, bahkan kami menjadi saksi. Itu alam roh, ya. Kemudian alam dunia pula. Alam dunia, alam yang bermula sejak seorang manusia itu dilahirkan hinggalah ia menemui kematian. Itu alam dunia. Ini kita tengah mengharungi alam dunia ni. Kan? Ada ke di kalangan kita ni yang tak berada dalam alam dunia? Enggak ada kan? Saya tak ada alam dunia, Ustaz. Saya ada alam malakut wal jabarut. Sebenarnya kita sekarang ni berada dalam alam, bila hidup je alam dunia lah. Kan? Ya. Sebab itulah Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Al-hayah, kehidupan. Kenapa disebut maut dulu? Al-mauta disebut maut dulu, kemudian disebut mati, disebut hidup. Sebab tiap-tiap yang hidup tu pasti akan mati. Mati mesti jumpa. Janganlah tersalah duk, apa kata orang nak duk cakap besar lah, seperti dunia ana yang punya. Tak kat mana je. Tak kat mana. Paling tinggi pun kalau ikut sekarang 80 tahun. Lepas tu Allah panggil balik kan, Tuhan panggil balik kan. Paling-paling tidak pun, kalau ada yang sebesar macam nengok di Terengganu tu, itu kes terpencil. Kes terpencil adalah seorang-seorang baru jumpa nengok Terengganu 104 tahun, suami 35 tahun. Masya Allah, hebat kan? Kakak boleh tak? Boleh? Kakak susah 104 tahun, suami umur 35 tahun. Boleh? Nengok kata boleh? Kan? Nengok tokok tu, suami dia tokok lah, dia nengok Terengganu kan? Boleh je kan? Tapi itu seorang-seorang. Macam juga kahwin, satu banyak, dua sedikit, tiga jangan, empat kadang. Seorang pagi-pagi buka sinar, abang jam, tu baru seorang jumpa kahwin empat. Kebanyakannya kahwin satu, bujang tiga. Lagi-lagi dengan bujang tiga seronok. Dah 50, dekat 60 pun. Ustaz kalau ada kat Timah Janda nak saya nombor belum Ustaz? Isteri saya pun kasih Ustaz. Cakap dia kasih. Belum kena kerja keliling rumah, kasihlah. Kalau kena kerja keliling rumah, taubat lahum lah. Jadi manusia ni macam tu. Berapa lama manusia nak duduk dalam dunia ni? Berapa lama? Paling tinggi pun macam saya jadi 75 tahun, 80 tahun. Tengok Datuk Umi Kalsum meninggal umur 81 tahun. Berapa lama? Yang tinggal Samsudin meninggal umur 84 tahun. Tinggal untuk siasatan. Itu yang tinggal pun. Itu pun tak tahu lagi. Kan? Tentu sihat-sihat tiba demam 3 hari jalan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kan? Sebab nyawa kita dalam tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang tu je. Kalau kita pegang nyawa kita dalam tangan Allah SWT, kita tidak akan berani melongkat langit. Kita akan memikirkan apa bekalan yang aku nak bawa nanti bertemu dengan Allah SWT. Kalau yang non-Muslim, apa bekal saya nak bawa jumpa Tuhan? Adakah saya mau lahir semula ke dunia ni jadi beruk, jadi borak? Itu kepercayaan orang Hindu tu. Orang Hindu dia percaya kalau dia di dunia ni tak buat banyak kebaikan, tak masuk ke nirvana, dia akan balik ke dunia ni balik. Jadi monyet lah dia, jadi beruang lah dia, jadi bepun lah dia, jadi gorilla lah dia, jadi Godzilla lah dia. Mau ke dia? Tak mau. Dia nak kalau boleh dia pergi ke nirvana. Dia lahir semula di incarnation tu, dia pergi ke nirvana. Dia tak nak balik ke dunia ni. Buat apa balik ke dunia ni? Dia lagi pun kalau balik ke dunia jadi manusia pun jadi lain daripada manusia. Ya, tak kuasa aku, kata kita orang Melayu, tak kuasa aku. Jadi kita orang Islam ni tu kan.
Kita fikirkan, ya, bekalan kita nak bawa ke, nak jumpa Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar pada hari akhirat. So apa bekalan kita nak bawa? Sebab kita hidup dunia ni taklah bermana pun. Kita dah struggle bekerja 30 tahun, 35 tahun, ada yang mungkin 40 tahun. Sekarang kita nak bekerja untuk akhirat lah, untuk alam lagi satu. Berapa lama umur kita ni, kita pun tak tahu. Kalau kita bandingkan lah, kita bekerja 35 tahun contoh, ataupun 30 tahun contoh, 30 tahun tu nak boleh ambil option pension lah. Kita banding pula